Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatsa ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama memulakan mudzakarah kita di dalam ilmu mantik. Peringkat yang seterusnya setelah kita sama-sama selesaikan perbincangan yang didatangkan oleh Syekh Yasin Fadani di atas kitabnya iaitu Risalah fi Ilmil Mantik, dan perbahasan di dalam Risalah fi Ilmil Mantik, perbahasan hanya kita kata permulaan ataupun pengenalan kepada ilmu mantik secara tasawur yang umum. Hari ini kita masuk kepada matan yang utama di dalam ilmu mantik, iaitu matan Isaruji karangan Al-Imam Athiruddin Al-Abahri rahimahullah ta'ala. Jadi ini kiranya peringkat yang kedua. Jadi saya anggap semua yang mengikuti mudzakarah ini sudah ada tasawur ataupun gambaran yang umum berkenaan dengan ilmu mantik dan sudah mengetahui ataupun sudah terbiasa dengan mustalahat yang diguna pakai di dalam ilmu mantik. Tapi ada kalanya saya cuba untuk raikan kalau ada daripada kalangan kita yang masih lagi ataupun yang baru nak mempelajari ilmu mantik, maka kena ada usaha lebih sikitlah sebab kita akan terdedah dengan mustalahat yang baru yang mungkin kita tak jumpa di dalam ilmu-ilmu lain ataupun mungkin asing lagi daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi insya-Allah pada hari ini 17 Disember 2021 bersamaan dengan 13 Jamadil Awal 1443 Hijriah, kita akan mulakan sama-sama muzakarah kita di dalam ilmu mantik dan kita tidak membaca matan semata-mata. Cumanya matan Isaruji lil hifzi. Adapun risalah fi ilmi mantik sebelum ni kita lalu ataupun kita pelajari secara sardan ataupun secara umum untuk kita dapatkan tasawuf di dalam ilmu mantik. Bila masuk kepada level yang sekarang ini, kita wajib untuk hafal matan Isaruji. Kerana di dalam permulaan mempelajari ilmu, khususnya ilmu mantik, ada dua matan yang biasa diguna pakai sebagai hafalan. Yang pertama adalah Matnus Sulamil Munawwarah karangan Al-Imam Al-Akhdari. Itu juga boleh untuk dihafal. Dan juga matan Isaruji karangan Syekh Athiruddin Al-Abahri. Cumanya mana yang lebih aula untuk dihafal? Kalau kita belum hafal Sulam dan belum hafal Isaruji, mana yang lebih aula untuk kita hafal? Pada pandangan saya yang lebih aula adalah Isaruji. Walaupun kita akan hadapi kesusahan kerana dia bukan dalam bentuk nazam. Berbanding Sulam dalam bentuk nazam. Jadi boleh kadang-kadang kita nak lagukan dia kerana dia dalam bentuk nazam. Akan tetapi Isaruji dalam bentuk nathar, jadi dia bentuk karangan, tak boleh susahlah untuk kita buat dalam bentuk lagu ataupun mudah untuk dihafal. Tetapi apa keistimewaan ataupun kelebihan apabila kita menghafal Isaruji? Bila penulisan itu adalah nathar, maka bila didatangkan ta'rif akan didatangkan ta'rif dengan penuh dan tidak berlaku takdim dan takhir. Adapun di dalam nazam akan diraikan wazan bagi ataupun akan diraikan bahar bagi nazam. Contohnya bahar rojas, kena raikan mustaf'ilun seperti di dalam matan Sulam. Jadi ada hazaf, ada takdim, ada takhir. Jadi akan berlaku kesusahan pada sudut itu. Tetapi bila penulisan itu dalam bentuk nathar, dia akan lebih mudah untuk ataupun bila kita menghafal sesuatu ta'rif, maka kita hafal dengan ta'rif yang penuh tanpa ada takdim dan takhir. Contohnya nanti dalam perbahasan Kulliyatul Khams kita akan dapat ta'rif setiap satu daripada Kulliyatul Khams. Jinsun wa yursamu bi annahu kulliyun maqulun ala kathirina mukhtalifina bil haqa'iqi fi jawabi ma huwa. Jadi kita dapat ta'rif tu secara penuh. Berbeza di dalam matan Sulam.
Jadi ada kelebihan dalam matan sulam kerana perbincangannya lebih lagi berbanding di dalam isaruji, akan tetapi kadar yang cukup untuk mempelajari ilmu mantik cukup dengan apa yang dibawa oleh Al-Imam Athiruddin Al-Abahri di dalam matannya, matan isaruji. Dan insya-Allah yang kita pilih daripada syarahannya adalah syarahan Al-Imam Al-Allamah Husamuddin Hasan Al-Kati rahimahullahu taala. Al-Imam Husamuddin Al-Kati terkenal dengan kita kata bidangnya di dalam ilmu lughah, akan tetapi hebat juga di dalam ilmu ma'qul, iaitu ilmu mantik antaranya. Dan sebab kenapa kita memilih syarah Al-Kati berbanding syarahan-syarahan yang lain, sebab syarahan di dalam matan isaruji ada banyak, tetapi kita pilih Husamuddin Al-Kati, syarahan Syekh Husamuddin Al-Kati sebagai kita kata perbincangan di dalam muzakarah kita, kerana satu perbahasan ataupun perbincangan yang dibawa oleh Syekh Hasan Al-Kati mudah untuk difahami dan tidak jarang ataupun kita sebut mukhalafah dengan matin, ataupun sangat jarang ada mukhalafah dengan matin, iaitu dengan penulis matan, iaitu Imam Athiruddin Al-Abahri. Dan kalau kita tengok dari sudut kitabnya juga tidak tebal berbanding syarahan-syarahan yang lain. Kalau kita tengok ada banyak lagi syarahan bagi matan isaruji, contohnya seperti Mughni Tullab Imam Al-Maghnisi. Mughni Tullab syarahannya panjang, agak luas sedikit perbincangannya. Begitu juga dengan syarahan Al-Kalambawi. Imam Al-Kalambawi juga ada syarahan ke atas matan isaruji. Begitu juga dengan Syekh Zakaria Al-Ansari, juga ada syarahan ke atas matan isaruji, dan ada dua hasyiah yang besar, iaitu hasyiyatu Al-Qaylubi dan juga hasyiyatu Ilish. Dua hasyiah besar bagi Al-Matla', syarah kepada isaruji karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Begitu juga kalau kita tengok syarahan yang moden sedikit ataupun yang lebih dekat dengan kita, karya muasirin, orang ataupun ulama daripada yang terkini, adalah syarahan Al-Idah karangan Syekh Muhammad Syakir, ulama Al-Azhar. Jadi ada banyak syarahan, tetapi kita pilih syarahan Syekh Husamuddin Al-Kati kerana perbahasannya ringkas dan mudah untuk difahami. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam perbahasan berkenaan dengan matan isaruji juga syarahan Syekh Husamuddin Al-Kati, kita baca sedikit daripada terjemahan Al-Imam Athiruddin Al-Abahri. Al-Imam Athiruddin Al-Abahri namanya Al-Mufaddal Ibn Umar Ibn Al-Mufaddal Al-Abahri As-Samarqandi. Jadi daripada Bilad Al-Abahri. Jadi boleh dibaca dua, Al-Abahri dan Al-Abhari. Yajuz qira'atain, sebab nama ajam. Dia nama ajam ni boleh dibaca banyak bacaan. Macam kalau dalam matan Ibn Ajurum, nama Ibn Ajurum boleh dibaca dengan As-Sunhaji. Jadi Asma'ul A'jam biasanya banyak wajah boleh dibaca. Jadi Al-Abahri nisbah kepada satu tempat, negeri lahirnya Al-Imam Athiruddin Al-Abahri. Jadi Al-Abahri boleh, Al-Abhari juga boleh. Baik, mantiqiyun, daripada kalangan ulama mantiq. Lahu ishtighalun bil hikmati wat tabi'iyyah wal falak. Imam Athiruddin Al-Abahri ada banyak karangan ataupun ada banyak penulisan di dalam ilmu selain daripada ilmu mantiq, dan khusus pada ilmu-ilmu berkait dengan hikmah, tabi'iyyah dan juga ilmu falak. Di antara kitab yang berkait dengan hikmah ataupun falsafah adalah Hidayatul Hikmah. Kitab Hidayatul Hikmah. Dan ada syarahan kepada kitab tersebut. Kemudian dalam ilmu mantik isaruji. Di dalam ilmu mantik isaruji. Kemudian ada kitab yang ditulis berkenaan dengan ilmu tabi'iyah, contohnya seperti Mukhtasarun fi Ilmi Al-Falak. Begitu juga dengan Risalatul Istorlab dan juga Tanzilul Afkar fi Ta'dilil Asrar. Jadi ini daripada kitab-kitab karangan Al-Imam Athiruddin Al-Abahri. Cumanya Tanzilul Afkar, kitab yang ditulis oleh Imam Athiruddin Al-Abahri dengan luas sedikit perbahasannya di dalam ilmu mantik. Begitu juga dengan
Allahumma salli Muhammad, Jami'ud Daqa'iq fi Kashfil Haqa'iq, juga di dalam ilmu mantik. Cuma dua kitab yang saya sebut tadi, iaitu Tanzilul Afkar dan juga Jami'ud Daqa'iq, mazala makhtutan, masih lagi dalam manuskrip, belum dikeluarkan sebagai cetakan yang baru. Jadi Al-Imam Athiruddin Al-Abahri, tokoh yang besar di dalam ilmu mantik, dan matanya diguna pakai oleh, boleh kita kata, kebanyakan daripada madrasah-madrasah dan penuntut-penuntut ilmu yang baru nak mulakan pembelajarannya di dalam ilmu mantik, maka mereka akan menggunakan matan Isahuji sebagai perantara untuk memahami perbahasan ilmu mantik dengan perbahasan yang baik. Baik, kemudian syarih kepada matan ini adalah Al-Imam Husamuddin Hasan Al-Kati rahimahullahu ta'ala. Alimun bil mantik wal balaghah, ulama daripada ilmu mantik, dan juga ada kitab yang dikarang di dalam ilmu balaghah. Di dalam ilmu mantik, contohnya seperti syarahannya ke atas matan Isahuji, Mukhtasarul Qaul. Sebahagian menamakan kitabnya sebagai Mukhtasarul Qaul, kerana Al-Imam Hasan Al-Kati menggunakan kaedah qala aqul di dalam syarahannya bagi matan Isahuji. Maknanya apa? Maknanya dia tidak Al-Imam Hasanuddin Al-Kati tidak menggunakan syarhul mamzuj. Maknanya apa? Didatangkan matan dahulu, kemudian barulah syarahannya. Maknanya antara matan, antara kalamul matin dan juga kalamul syarih munfasil, terpisah. Berbeza dengan syarahan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syarahannya syarhun mamzuj. Maknanya kalam di antara kalam-kalam matin didatangkan kalam syarih. Itu dipanggil sebagai syarhul mamzuj. Syarahan yang diguna ataupun kaedah yang diguna oleh Syekh Hasan Al-Kati, sebahagian menamakan sebagai kaedah al-fanqalah, gabungan daripada fa'in qulta qultu. Tetapi berubah sedikit kaedahnya, diguna qala kaza, qala al-matin aqulu asy-syarih. Aqulu tu kembali kepada syarih, iaitu Syekh Hasan Al-Kati. Jadi penulisan ataupun syarahannya itu syarahan yang mustaqillah, terpisah daripada matan dan juga syarahan. Baik, Al-Imam Hasan Al-Kati ada kitab syarahan kepada Miftahul Ulum. Miftahul Ulum karangan Al-Imam As-Sakkaki. Al-Imam As-Sakkaki min kibaril ulama'il balaghah, ataupun ulama' Islam, dan ditulis kitab Miftahul Ulum. Di dalam Miftahul Ulum ada banyak ilmu, tetapi masyhur kalau orang nisbahkan ilmu balaghah, bila nisbah kepada Imam Sakkaki akan disebut kitab Miftahul Ulum. Cuma di dalam Miftahul Ulum bukan khusus bagi ilmu balaghah, tetapi ada ilmu-ilmu lain, ada nahwu, ada saraf, hatta ada mantiq. Kemudian ada balaghah, ma'ani dan juga badi'. Kemudian ada ilmu nahwu dan juga saraf. Jadi Miftahul Ulum kitab yang besar, tulisan ada 5 kisim di dalamnya, dan Imam Hasanul Kati mensyarahkan perbahasan berkenaan dengan balaghah saja, iaitu al-ma'ani dan bayan, iaitu qismus salis minal miftah, kisim yang ketiga daripada miftah. Kisim pertama saraf, kalau saya tak silap. Kisim kedua nahwu, kisim ketiga al-ma'ani wal badi'. Kisim yang ketiga al-ma'ani wal badi'. Baik, jadi Imam Hasanul Kati hanya mensyarahkan juzuk daripada balaghah sahaja. Jadi kerana itu Imam Hasan Al-Kati juga terkenal sebagai ulama di dalam lughah Arabiyah, begitu juga di dalam ilmu ma'qul, kerana mensyarahkan kitab Al-Imam Athiruddin Al-Abahri, iaitu kitab Isahuji, matan Isahuji. Dan macam saya sebutkan tadi, ada banyak syuruh, ada banyak syarahan-syarahan bagi matan Isahuji, di antara selain daripada Syekh Hasan Al-Kati, antaranya adalah syarahan Syekh Zakaria Al-Ansari, Al-Matla' fi syarhi Isahuji, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan ada dua hasyiah yang besar, yang agung bagi syarahan Syekh Zakaria Al-Ansari, iaitu Hasyiatul Qaylubi dan juga Hasyiatul Ilish. Dan Imam Ilish juga sendiri ada syarahan kepada matan Isahuji. Imam Ilish menulis hasyiah kepada Matla', begitu juga dia menulis syarahan kepada matan Isahuji. Kemudian ada syarahan Kalambawi. Tapi kalau kita baca dengan bacaannya akan dibaca dengan ga, Galambawi, dengan ga. Kerana apa? Kerana asma' a'jam kena
kita kata dinakolkan dengan bacaan yang sama. Seperti mana kita kata Ibnu Agurum dengan ga, begitu juga dengan Galambawi dengan ga. Jadi itu bahasa mereka lah. Kemudian ada Al-Idah. Al-Idah Syekh Muhammad Syakir. Syarahannya ringkas juga. Dan ada ta'liqat yang didatangkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ke atas Al-Idah di dalam kitabnya dan dicetak dengan secara dalam satu kitab. Maknanya semua ada. Dalam tu ada matan Isaruji, syarahan Al-Idah Syekh Muhammad Syakir dan juga ta'liqat Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid min ulama Al-Azhar. Kemudian ada juga syarahan yang lain seperti Al-Fawaid Al-Fannariyah. Al-Fawaid Al-Fannariyah karangan Al-Imam Al-Fannari, dan ada hasyiahnya antara Qul Ahmad, hasyiah ke atas Al-Fannari. Cumanya di dalam Fannari perbahasannya agak luas sedikit dan agak tinggi sedikit berbanding dengan kitab ataupun syarahan Syekh Hasan Al-Kati. Jadi setiap daripada ulama-ulama yang menulis syarahan ke atas matan Isaruji, ada yang menulis syarahan level yang pertama, ada yang menulis syarahan level yang atas sedikit, mutawassit, ada yang mensyarahkan level yang agak tinggi sedikit. Maka ada tafawud pada syuruhat. Maka kita memilih kitab ataupun syarahan Syekh Hasan Al-Kati kerana perbahasannya agak basit, agak ringkas berbanding dengan syarahan-syarahan yang lain. Baik, insya-Allah kita akan sama-sama memulakan muzakarah kita bagi matan Isaruji, syarahan Syekh Hasan Al-Kati rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, kita sebutkan sebelum ini al-musannif dan ada al-muallif. Kebiasaan diitlakkan kalimah musannif kepada matin dan diitlakkan kalimah muallif kepada syarih. Jadi kat sini kita sebut qala al-muallif. Tetapi boleh ta'akas, boleh, tak ada masalah. Tetapi ala sabilil aghlabiyah al-musannif kasiran yutlaqu ala al-matin wal muallif kasiran yutlaqu ala asy-syarih. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب وجوده الممتنع نظيره الممكن سواه وغيره الصادر باختياره شره وخيره وصلاته على سيدنا محمد الذي انتشر به نهيه وأمره. Jadi di sini adalah khutbah ataupun muqaddimatul kitab, muqaddimatul syarh lil Imam Hasanul Kati ala Isaruji. Jadi ini adalah khutbatul kitab. Jadi al-Imam Hasanul Kati sebahagian menyebutkan bahawasanya tiada basmalah di situ. Ala kulli hal kita kata ihtimal al-Imam Hasanul Kati memulakan dengan basmalah wa in lam yuktab fi kitabihi yuntaq ataupun yutalaffaz bilisani. Kerana apa? Kerana iqtidaan bil kitabi wa amalan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar atau aqta atau ajzam. Kemudian dimulakan dengan hamdalah yang kedua, ibtidaan idhafiyan. Dimulakan dengan hamdalah yang pertama, ibtidaan haqiqiyan. Dan mulakan yang kedua dengan hamdalah ibtidaan idhafiyan, kerana juga ada hadis Nabi SAW menyebutkan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Jadi ihtimal ataupun kita kata untuk jamakkan dua riwayat ini, maka dimulakan dengan basmalah secara hakiki dan dimulakan dengan hamdalah secara idhafi. Jadi idhafi maknanya ada didahului oleh sesuatu sebelumnya. Adapun ibtida'un hakiki tidak didahului sebelumnya dengan apa-apa kalimah. Alhamdulillahi alwajibi wujuduh, almumtani'i nadhiruh, almumkini siwahu wa ghayruh, as-sadiri bikhtiyarihi syarruhu wa khairuh, wa salatuhu ala sayyidina Muhammadin alladhi intashara bihi nahyuhu wa amruh. Jadi di sini ada saja, as-saj'u iaitu akhirnya sama. Akhirnya dengan huruf ha, dan bila kita gunakan sajak kena berhentikan dengan sukun supaya datang wajah sajak itu. Ini dalam ilmu balaghah.
Dan kita tidak akan berhenti lama di dalam perbahasan berkenaan dengan muqaddimatul kitab, kerana di dalamnya ada ilmu-ilmu yang lain, dan maksud kita bagi kitab ini adalah kita nak memahami syarahan Syekh Hasan Al-Kati, juga memahami matan Isahuji dengan pemahaman yang baik. Baik, wa ba'du. فإن كتاب الشيخ الإمام قدوة الحكماء الراسخين أثير الدين الأبهري طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه المشهور بإيساغوجي. Yang masyhur karangan Syekh Imam Athiruddin Al-Abahri adalah Isaghouji. Masyhur, kalau itlak lafaz Isaghouji, terus faham ia adalah matan yang dikarang oleh Imam Athiruddin Al-Abahri di dalam ilmu mantiq. لما كان على بعض الإخوان متعسرا وعلى بعضهم متيسرا أردت أن أكتب بالتماسهم أوراقا لتزيل تعسره وتعمم تيسره والله خير الميسرين والموفقين. Jadi Imam Hasanul Kati menulis kitab ini kerana memandang bahawasanya sebahagian daripada penuntut ilmu melihat perbahasan ilmu mantik, khususnya pada matan Isaghouji, itu susah. Sebahagian lagi melihat ianya mudah. Jadi ada yang boleh faham dengan pemahaman yang baik, ada yang agak susah untuk memahami apa yang dikarang oleh Imam Asiruddin Al-Abahri kerana sya'nul matni mukhtasar. Kerana matan itu ditulis secara ikhtisar, secara ringkas. Kerana al-matnu wudi'a lil hifzi. Matan ditulis untuk dihafal. Maka perkara yang dihafal perlulah ringkas. Tidak perlu kepada pendetailan yang panjang. Jadi kerana itu sebahagian boleh faham apa yang ditulis di dalam matan Isaghouji, sebahagian lagi kurang untuk faham. Kerana itu Syekh sebutkan aradtu an aktuba biltimasihim, iaitu birajaihim, birajai min ba'dil ikhwan. Jadi Imam Imam Hasanul Kati meletakkan dirinya dengan penuntut ilmu yang lain sebagai hubungan al-ukhuwah. Tiada, kita kata apa, sebagai hubungan saudara ataupun sebagai kawan. Maknanya bukan meletakkan dirinya sebagai kita kata syekh yang hebat berbanding anak-anak murid yang lain, tidak. Jadi itu adalah salah satu uslub yang kita fahami daripadanya sifat tawaduk al-Imam Hasanul Kati rahimahullah ta'ala. Aradtu an aktuba biltimasihim birajaihim bitalabihim. Iltimas bermakna talab awir raja. Itu raja min ba'dil ikhwan. Awraqan. Syekh Hasanul Kati menyifatkan syarahannya sebagai awraq sahaja, iaitu helaian-helaian sahaja. Tawadu'an lahu. Kerana kitab walaupun ianya lebih ringkas berbanding syarahan-syarahan yang lain, akan tetapi ilmu ataupun isi kandungan yang dibawa oleh Syekh Hasan Al-Kati sangat besar. Saghiratun fil hajmi, kabiratun fil ilmi. Aradtu an aktuba biltimasihim awraqan lituzila ta'assurahu, untuk menghilangkan ataupun untuk memudahkan bagi mereka yang rasa sukar matan Isaghouji ini. Maka bila diletakkan matan ini, maka mereka mudah untuk memahami apa yang ditulis oleh Al-Imam Asiruddin Al-Abahri. Wa tu'ammima tayassurahu, dan supaya orang akan merasa bahawasanya matan Isaghouji ini mudah untuk difahami dan ianya adalah peringkat pertama untuk memahami ilmu mantik, dan kita akan dapat membina tasawur ataupun gambaran yang umum berkenaan dengan ilmu mantik hanya berpada dengan matan Isaghouji. Jadi Imam Hasanul Kati akan taudih, akan menjelaskan perkara-perkara yang mubham ataupun perkara-perkara yang susah di dalam matan Isaghouji, supaya pelajar ataupun penuntut ilmu yang membaca syarahan ini mudah dan faham apa yang ditulis oleh Imam Asiruddin Al-Abahri. Wallahu khairul muyassirin wal muwaffiqin. Baik. Qala Isaghouji. Imam Hasanul Kati mensyarahkan matan Isaghouji mengikut kepada susunan yang dibawa oleh Al-Imam Asiruddin Al-Abahri. Jadi secara ringkasnya, sebelum kita masuk ke dalam perbahasan ilmu mantik secara lebih mendalam, kita ulang sedikit beberapa perkara yang berkait dengan mabadik bagi ilmu mantik sebelum kita masuk dengan lebih jauh perbahasan yang ada di dalam kitab ini. Maka suka untuk saya ulang sedikit supaya dapat gambaran ataupun dapat
refresh balik apa yang kita pernah pelajari daripada ilmu mantik sebelum-sebelum ini, dan untuk sebahagian daripada, kalau ada sebahagian daripada kita yang mungkin baru mempelajari ataupun baru mengikuti ilmu mantik, maka saya suka untuk menjelaskan mabadik ataupun kita sebut muqaddimah ilmu mantik. Di dalam perbahasan ilmu ada dua bentuk muqaddimah, ada muqaddimatul kitab dan juga ada muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul kitab ta'ifatun minal kitab, wudi'a fi sadril kitab. Ditulis di awal kitab, itu dipanggil sebagai muqaddimatul kitab. Seperti mana Imam Hasanul Kati menulis muqaddimah alhamdulillahil wajibi wujuduhu al-mumtani'i nadhiruhu, itu dipanggil sebagai muqaddimatul kitab. Majmu'ah minal hamdalah wal basmalah, minal basmalah wal hamdalah was salati was salami ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan bagi muqaddimatul kitab. Ta'ifatun minal kitab. Satu lagi bentuk muqaddimah di dalam ilmu dipanggil sebagai muqaddimatul ilmi, yang diisyaratkan oleh Al-Imam Sa'aduddin Taftazani di dalam syarahannya ke atas Talkhisil Miftah, menyebutkan para penuntut ilmu perlu sebelum syuru', sebelum mempelajari sesuatu ilmu itu, perlu mengetahui 3 perkara yang berkait dengan ilmu yang nak dipelajari, yang dipanggil sebagai muqaddimatul ilmi. Iaitu apa? Yang pertama, hadduhu, iaitu ta'rif ilmu yang nak dipelajari. Kena tahu apa ilmu, apa ta'rif bagi ilmu yang nak dipelajari. Kemudian yang kedua, maudu'uhu, iaitu topik perbincangan. Apa yang akan dibincangkan di dalam ilmu yang nak dipelajari. Dan yang ketiga adalah samaratuhu ataupun faedah. Samarah ataupun faedah, iaitu apa yang kamu akan dapat, output yang kamu akan dapat daripada mempelajari sesuatu ilmu itu. Maka daripada 3 ini disebut sebagai muqaddimatul ilmi dan dibincangkan oleh para ulama dengan perbahasan yang panjang. Ada yang menambah sampai 15, ada yang menambah sampai 10, sehingga yang masyhur pada di sisi penuntut ilmu, iaitu apa yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabban ketika mana mensyarahkan syarahan Al-Mallawi ke atas matan Sulam Munawwarah, Hasyiatus Sabban ala syarhil Mallawi ala matni As-Sulam, menyebutkan sesungguhnya bagi permulaan ataupun muqaddimah bagi setiap ilmu itu ada 10 kesemuanya. Inna mabadi kulli fannin 10, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Jadi itu yang dipanggil sebagai mabadi, dan Imam Sabban isyaratkan 3 yang pertama itu yang utama yang disebut oleh Al-Imam Sa'aduddin At-Taftazani, iaitu al-mawdu', al-ismu ataupun al-haddu, silap al-haddu, iaitu ta'arif bagi ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-mawdu', dan yang ketiga yang terakhir sekali adalah al-thamarah. Baik, jadi apa itu ilmu mantik? Apa yang kita akan pelajari di dalam ilmu mantik? Apa yang dimaksudkan dengan ilmu mantik? Jadi ilmu mantik adalah satu ilmu yang di dalamnya terdapat kaedah-kaedah. Jadi ilmu mantik sama juga macam ilmu lain. Dia adalah satu ilmu. Dan di dalamnya ada kaedah-kaedah. Kita akan pelajari kaedah di dalam ta'rif, kaedah di dalam qadiyah, kaedah di dalam qiyas dan seterusnya daripada qawaid ilmu mantik. Jadi ilmu mantik adalah ilmu yang di dalamnya ada kaedah-kaedah yang apabila diraikan, apabila dijaga, diraikan kaedah-kaedah ini, itu kaedah-kaedah di dalam ilmu mantik, maka akan terpelihara akal kita daripada salah dalam berfikir. Jadi ilmu mantik, penjagaannya adalah pada sudut berfikir. Iaitu apa? Kita akan mempelajari qawaid dan juga qanun bagi ilmu mantik, supaya apabila kita berfikir, kita tidak salah dalam berfikir. Kerana apa? Kerana kita menjaga kaedah, kita meraikan kaedah-kaedah berfikir dengan betul. Bukan bererti orang yang tidak mempelajari ilmu mantik, dia tidak boleh berfikir. Tidak, semua orang boleh berfikir. Selagi mana namanya adalah manusia, dia ada kemungkinan untuk berfikir ataupun dia ada kebolehan untuk berfikir. Tetapi apabila dia mempelajari ilmu mantik, dia akan tahu ada beberapa perkara yang boleh tersilap ketika mana kita berfikir. Maka kesilapan-kesilapan itu akan ditambih, akan diberi perhatian di dalam ilmu mantik. Maka contohnya seperti di dalam ta'rif, kita tidak boleh gunakan lafaz majas.
Ha, jadi itu antara qawaid apabila kita nak mendatangkan ta'rif. Di dalam qiyas perlu ada wasfun jami', iaitu perlu menghubungkan di antara premis pertama dan premis kedua. Itu juga dipanggil sebagai qawaid bagi ilmu mantik ataupun qawaidul fikri, cara kita berfikir dengan betul. Maka di dalam ilmu mantik ada kaedah-kaedah, iaitu kaedah-kaedah berfikir. Supaya apa? Bila kita ada panduan dan kita raikan kaedah-kaedah ini, kita tidak akan salah dalam berfikir. Kita akan tahu mana yang betul, mana yang salah. Oh, ini berfikir cara salah. Yang ini betul. Satu lagi, kalau bukan untuk diri kita, kita boleh menilai ataupun kita boleh memahami, kita boleh detect, kita boleh apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh kesan kesalahan orang lain ketika mana mengemukakan hujah ataupun mengemukakan sesuatu pandangan. Kenapa? Kerana kita tahu dia ada kesilapan ketika mana membawa penghujahan. Dia ada kesilapan ketika mana memahami kalimat-kalimat. Semua itu kembali kepada ilmu mantik. Jadi bukan bererti ilmu mantik ini ilmu yang siapa belajar, dia tidak salah dalam berfikir. Tak. Boleh jadi orang tu akan salah dalam berfikir. Kenapa dia salah dalam berfikir? Kerana dia tidak raikan kaedah-kaedah berfikir dengan betul. Jadi jaminan untuk tidak salah dalam berfikir bukan mempelajari ilmu mantik, tetapi meraikan kaedah-kaedah yang ada di dalam ilmu mantik. Jadi itu secara ringkas ta'arif bagi ilmu mantik, disebut sebahagiannya sebagai ilmun biqawanin ta'simu mura'atuha dhihna 'anil khata'i fil fikri. Ilmun, satu ilmu biqawanin. Di dalamnya ada kaedah-kaedah, qanun-qanun. Qanun ni maknanya apa? Kaedah ni maknanya apa? Kaedah ni adalah satu pernyataan yang bersifat umum yang di bawahnya ada juz'iyat-juz'iyat. Contohnya bila kita kata al-fa'ilu marfu'un. Maka ketika mana kita sebut Zaidun, ketika mana kita sebut ja'a Zaidun, maka kita tahu Zaid hukumnya marfu'. Kenapa? Kerana Zaid duduk bawah kaedah al-fa'ilu marfu'un. Jadi al-fa'ilu marfu'un tu dipanggil sebagai kaedah. Jadi kaedah ni adalah satu pernyataan yang umum, di bawahnya ada juz'iyat-juz'iyat. Dia seolah-olah satu formula. Macam kita belajar dalam matematik lah, ataupun dalam matematik tambahan. Ada formula. Kadang-kadang nombor dalam lain, tapi formulanya kita tahu. Contohlah paling mudah dalam matematik kan, kita kata kalau berhimpun di antara tambah dengan darab, maka selesaikan darab dulu. Jadi itu satu bentuk kaedah. Maka bila kita jumpa 1 tambah 1 darab 5, maka bukan kita selesaikan 1 tambah 1, tapi kita selesaikan 1 darab 5 dulu. Faham tak? Jadi itu yang dipanggil sebagai qanun ataupun kaedah. Maka dalam ilmu mantik macam tu juga kita akan dapat mengenali kaedah-kaedah berfikir dengan betul. Di ilmun biqawanin, ilmu di dalamnya ada kaedah-kaedah. Ta'simu mura'atuha ad-dhihna. Meraikan ataupun penjagaan terhadap kaedah-kaedah yang disebutkan di dalam ilmu mantik akan memelihara akal. Jadi bukan ilmu ni yang memelihara akal, tapi penjagaan terhadap kaedah di dalam ilmu ini yang menjaga akal kita. Minal khata'i fil fikri, daripada salah dalam berfikir. Jadi kita nak supaya kita tidak tersilap dalam berfikir, maka kita kena raikan kaedah-kaedah yang dibincangkan di dalam ilmu mantik. Kerana itu banyak sekarang ni kalau kita tengok kalam yang tanaqud di antara satu dengan yang lain. Sekejap dia isbat, sekejap dia nafi. Kita kata isbat dan nafi tak boleh berhimpun. Ijtima'un naqidaini minal muhal. Jadi daripada mana kita faham ijtima'un naqidaini minal muhal? Kita faham di dalam ilmu mantik. Kerana dalam ilmu mantik, kalau dua qadiyah itu berlawanan ataupun ada tanaqud, maka at-tanaqud la yajtami'an wa la yartafi'an. Tapi kalau kita tengok ada orang yang cakap sekejap dia isbat pada benda yang sama, kemudian dia nafi pada benda yang sama, pada jihah yang sama, maka berlaku tanaqud. Jadi kerana itu bila kita mempelajari ilmu mantik bukan semata-mata untuk diri kita sahaja, tapi kita boleh memahami kesilapan, bukan kita mencari silap orang, tidak, tapi kita tahu mana yang tersilap apabila seseorang mendatangkan pernyataan ataupun dakwaan sesuatu.
Sekarang ni sangat banyaklah kan kalau kita tengok pada zaman sekarang. Maka insya-Allah sebagai permulaan kita pelajari ilmu mantik, kemudian kita naik sedikit demi sedikit kita masuk ke dalam ilmu adab bahas wal munadharah, maka kita faham bagaimana untuk memahami kalam orang lain dan bagaimana untuk kita mengesan apa kesalahan yang mereka datangkan di dalam penghujahan ataupun di dalam memahami kalimat-kalimat di dalam sesuatu perbincangan. Maka itu faedah besar yang kita akan dapati dalam ilmu mantik. Baik, jadi ilmu mantik ilmun biqawanin ta'simu mura'atuha dhihna 'anil khata'i fil fikri. Itu ta'rif dari sudut faedah apabila kita mempelajari ilmu mantik. Baik, kemudian yang kedua adalah maudhu', iaitu topik perbincangan, subjek yang dibincangkan di dalam ilmu mantik. Apa yang kita akan dapat dalam ilmu mantik? Apa yang kita akan kaji dalam ilmu mantik? Baik, dalam ta'rif tadi kita sebut ilmun biqawanin ta'simu mura'atuha dhihna 'anil khata'i fil fikri, pada berfikir. Apa yang dimaksudkan dengan berfikir? Apa itu al-fikru? Bila kita ada satu maklumat ataupun bila kita dapat satu maklumat ataupun bila kita dengar satu maklumat, kemudian orang kata fikirlah. Apa yang dimaksudkan dengan fikir itu? Maka al-fikru, bila kita sebut al-fikru, saya tulis ni nampak bila kita sebut al-fikru, fikir adalah tertib umur al-ma'lum, tertib al-umur al-ma'lumah lil wusul ila al-majhul. Tertib umurul ma'lum lil wusul ila al-majhul. Fikir adalah proses, dia adalah satu proses. Itu proses apa? Proses menyusun maklumat yang sedia ada untuk kita sampai kepada perkara yang kita tak tahu. Proses yang kita buat dalam akal kita, iaitu apa? Menyusun, menyambungkan maklumat yang kita ada dalam akal kita untuk sampaikan kepada perkara yang kita tidak tahu. Jadi ilmu mantik ni ilmu untuk tahu daripada tak tahu. Kenapa? Kerana ia berkait dengan al-fikru. Jadi bila kita berfikir, maknanya kita nak tahu perkara yang kita tidak tahu. Contohnya seseorang dia tak faham apa itu insan. Ni saya bagi contoh. Dia tak tahu apa itu insan. Kita kata insan, faham insan. Dia tak faham lah insan tu apa. Kemudian kita kata fikirlah insan tu apa. Faham tak apa itu hayawan? Kita kata faham tak apa itu hayawan? Kita fahamlah hayawan tu yang ada hayah, yang ada hidup. Dia bukannya benda yang mati, dia benda yang hidup. Kemudian kita faham tak apa itu natik, apa itu berfikir? Kita faham apa itu berfikir. Jadi insan tu adalah benda yang bernyawa dan dia berfikir. Daripada dia tidak tahu, dia jadi tahu. Daripada dia tak tahu apa itu insan, dia tahu apa itu insan selepasnya. Macam tu juga kita datang kelas. Kita datang kelas, kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu. Kita contoh sebelum kelas kita dah baca, sebelum kelas, kita baca apa yang nak dipelajari dalam kelas. Kemudian bila kita datang, tapi secara kebiasaan ada beberapa perkara yang kita takkan faham atau kita tidak faham dengan baik. Jadi dalam kelas, kita buat apa? Bila pensyarah ataupun guru mensyarahkan kepada kita, maka apa yang berlaku dekat akal kita, proses penyusunan. Tadi kita tak tahu apa contohnya kita pergi kelas mantik contohnya. Kemudian kita jumpa perkataan syaklul awal. Apa itu syakal awal? Kita duduk dalam kepala kita tak faham apa itu syakal awal. Ataupun nak balik mudah kita jumpa dalam buku ditulis perkataan al-kam ataupun al-kaif. Tapi ilmu yang kita belajar tu ilmu mantik. Maka bila dalam kelas guru syarahkan ataupun mensyarahkan apa itu al-kam, kita boleh faham. Sebab apa? Sebab bila guru syarahkan, dia kata kam ini adalah lafaz yang ditunjukkan untuk merujuk kepada kulliyah dan juz'iyah. Jadi akal kita buat proses apa? Proses penyusunan. Kita tak tahu kam tu apa, tapi kita tahu apa itu kulliyah dan juz'iyah. Maka bila disyarahkan dan kita susun maklumat itu, jadilah daripada kita tak tahu kam kepada kita tahu apa itu al-kam.
Contoh kita pergi kelas falsafah, kita baca buku falsafah, kita jumpa kalimah epistemologi. Kita duduk dalam kepala kita, apa epistemologi ni? Kemudian dalam kelas disyarahkan, epistemologi itu adalah, contohnya lah ni, saya bagi contoh, adalah salah satu daripada salah satu daripada juzuk di dalam ilmu falsafah yang mengkaji perkara berkait dengan sumber ilmu. Jadi kita tak tahu tadi apa itu epistemologi, tapi bila kita duduk dalam kelas, akal kita buat proses penyusunan. Daripada kita tak tahu apa itu epistemologi, kita tahu epistemologi itu adalah sumber ilmu, kajian terhadap sumber ilmu, bagaimana mendapatkan ilmu, apa metod ataupun kaedah yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. Jadi sebelumnya kita tak tahu apa itu epistemologi, tapi bila kita pergi kelas, akal kita menyusun. Jadi penyusunan itu dipanggil sebagai al-fikru. Maka al-fikru adalah tartibu umuril ma'lum lil wusul ilal majhul. Penyusunan maklumat-maklumat yang penyusunan perkara-perkara yang kita tahu untuk sampai kepada perkara yang kita tidak tahu. Sama juga kita akan faham kalau kita kiaskan dengan kita pergi ke kelas, ada benda yang kita tak faham, tapi dalam kelas kita faham dengan sebab kita syaghalkan ataupun kita proses maklumat tu dalam akal. Hatta kalau contoh waktu kelas tak faham, bila keluar kelas kita tengok balik, kita perhati balik, faham balik, buka rujukan itu, buka rujukan ini, kemudian kita faham. Kenapa kita faham? Sebab kita susun maklumat yang kita tahu untuk sampai kepada perkara yang kita tidak tahu. Jadi itu yang dipanggil sebagai al-fikr. Maka bila kita berfikir, sekarang kita nak sebutkan tentang maudhu' ataupun topik perbincangan. Bila kita berfikir, ni saya beri contoh, ini akal kita. Ni akal kita. Kemudian masuk padanya maklumat-maklumat. Baik, sekarang ni dalam akal kita bahagikan kepada dua bahagian. Ada maklumat yang sedia ada dalam akal kita, maklumat itu berbentuk mufrad ataupun berbentuk ringkas. Apa makna ringkas? Maklumat yang ringkas, maklumat yang tak perlu kepada hukum. Kita tidak menghukumkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Kita tahu perkara berbentuk mufradat ataupun berbentuk perkataan. Jadi maklumat yang tersimpan dalam akal kita terpecah kepada dua bahagian. Ada maklumat-maklumat yang ringkas. Apa makna maklumat ringkas? Maklumat yang tiada hukum padanya. Kita tahu kawan kita nama Zaid. Kita tahu Zaid siapa. Kita tahu sekolah kita kat mana. Sekolah kita, apa nama sekolah kita. Kita tahu apa sekolah kita tu, apa nama dia. Kemudian kita tahu ayah kita. Kita tahu mak kita. Jadi itu perkara berbentuk mufradat, berbentuk perkataan. Jadi itu maklumat pertama yang masuk dalam akal kita. Maklumat yang ringkas. Apa makna ringkas? Tak ada hukum. Kita tak kata Zaid berdiri, tapi kita faham Zaid sahaja. Kita tahu dah Zaid tu siapa. Kita tahu Malaysia, kita tahu Turki, kita tahu kereta. Jadi itu maklumat-maklumat yang ringkas tanpa hukum padanya, dipanggil sebagai maklumat yang ringkas. Jadi kita ada maklumat tentang Zaid contohnya. Kita ada maklumat tentang Malaysia, kita ada maklumat tentang kereta. Zaman sekarang kita ada maklumat tentang COVID-19, coronavirus. Jadi itu maklumat yang ringkas. Maklumat-maklumat yang ringkas yang sedia ada dalam akal kita. Maka ini maklumat yang ada. Ini bukan maklumat yang masuk. Ini maklumat yang sedia ada dalam akal kita. Kenapa kita kata begitu? Kerana pada awalnya kita tiada ilmu. Kita tak tahu apa-apa. Sama seperti apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir, kita tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum. Allah mengeluarkan kamu. Fi butuni ummahatikum, daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Hala kaunikum la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kamu itu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a tu hal bagi kamu semua. Jadi manusia yang lahir di atas muka bumi ini, bila dia lahir, bila dia keluar daripada perut ibu dia, maka dia tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya tidak meninggalkan kita begitu sahaja. Disediakan pada kita
sumber bagaimana ataupun alat untuk dapatkan ilmu. Allah kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi Allah bukan semata-mata ciptakan kita kosong. Iaitu Allah tinggalkan kita dalam keadaan tak tahu. Tidak. Tapi Allah sediakan alat untuk tahu. Alat untuk bersyukur. Apa dia? Wa ja'ala lakumus sam'a. As-sam'a isyarat kepada khabar mutawatir. Di dalam sistem pengajian Islam ataupun di dalam tradisi pengajian Islam, kita ada perkara yang dipanggil sebagai nusus muqaddasah. Kita ada wahyu. Maka wahyu itu bersifat mutawatir. Dan kita juga ada khabar-khabar ataupun cerita-cerita, maklumat-maklumat yang bersifat mutawatir. Apa makna mutawatir? Satu maklumat yang dipindahkan daripada generasi kepada generasi yang lain dalam jumlah yang besar. Dan mereka itu mustahil untuk menipu. Mereka itu mustahil untuk menipu. Contohnya kita ada maklumat, kita tak pernah pergi tapi kita ada maklumat yang ada negara yang namanya Mesir. Dari mana kita tahu? Kerana ada tawatur. Kita dengar contohnya kita dekat sekolah belajar sejarah, maknanya orang sebelum tu menulis kerana dengar daripada gurunya, maknanya perkara itu berbentuk mutawatir. Dan bukan di Malaysia saja. Kalau di negara, contoh negara China pun, diorang belajar sejarah, ada negara yang namanya Mesir. Di Australia, diorang belajar sejarah, ada negara yang namanya Mesir. Maknanya bersifat apa? Bersifat mutawatir. Bersifat ramai. Dipindahkan maklumat itu daripada generasi kepada generasi yang lain, yang mana jumlah mereka yang memindahkan maklumat itu mustahil untuk menipu. Mustahil untuk menipu. Dan begitu juga di dalam tradisi pengajian Islam, kita ada nusus al-muqaddasah. Kita ada nas-nas yang suci, iaitu wahyu. Jadi sumber wahyu antara sumber mutawatir. Jadi Allah Ta'ala bukan semata-mata keluarkan kita daripada perut ibu kita, tetapi dijadikan padanya alat ataupun disertakan pada kita alat untuk faham, untuk tahu, iaitu as-sam'u. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Al-absar isyarat kepada al-hawasul khams, iaitu panca indera kita yang 5. Kita ada mata untuk melihat, kita ada telinga untuk mendengar, kita ada mulut ataupun lidah untuk merasa, kita ada hidung untuk menghidu, dan kita ada kulit untuk merasa. Merasa iaitu untuk sentuhan. Maka 5 ini dipanggil sebagai al-hawasul khams. Al-hawasu al-khams. Panca indera yang 5 yang zahir. Dan itu adalah isyarat kepada al-absar. Wal-af'idah. Allah Ta'ala sebutkan yang terakhir sekali, Allah Ta'ala berikan kita al-af'idah. Al-af'idah al-fu'ad. Dan al-fu'ad di sini maknanya adalah al-aql, iaitu akal fikiran. Maka Allah Ta'ala juga ciptakan ataupun berikan kepada makhluknya, kepada manusia akal fikiran untuk tahu. Dan daripada itu, para ulama menyebutkan bahawasanya ayat ini isyarat kepada asbabul ma'rifah indal muslimin. Asbabul ma'rifah indal muslimin, iaitu sebab tahu pada orang Islam. Apa dia sebab tahu bagi orang Islam? Khabar mutawatir. Yang kedua, al-hawasul khams. Yang al-hawasul khams banyak kita guna ketika mana kita kecil. Ketika mana kita baby ataupun kita masih umur 1-2 tahun, kita banyak guna dengan hawasul khams. Kita melihat, kita mendengar, kita menghidup, kita rasa, kita tahu yang gula tu masin. Gula tu masin. Garam tu masin, gula tu manis. Dengan apa? Dengan rasa. Kalau contoh seumur hidup orang tu tak pernah rasa gula tu apa, dia takkan tahu macam mana rasa gula. Orang cerita gula ni manis, dia pun tak tahu. Sebab apa? Dia tak rasa. Jadi rasa tu adalah salah satu daripada cara untuk tahu. Dan waktu kecil pun kita tahu yang setrika panas, cerek air dekat atas dapur tu panas. Kenapa? Kita tahu dengan sentuhan. Maka hawasul khams banyak digunakan ketika mana kita membesar. Kerana itu, mereka yang hanya iktimat kepada hawas semata-mata. Maknanya iktimat semata-mata dengan erti kata apa? Nak kata maklumat tu hanya benda yang boleh dibuktikan dengan panca indera. Dia bersifat ataupun keyakinannya itu bersifat kanak-kanak. Kenapa kita kata begitu? Kerana itu adalah sifat kanak-kanak. Kanak-kanak mereka, macam mana mereka tahu? Mereka tahu dengan panca indera. Mereka tak boleh nak faham lagi yang sebaliknya. Tetapi Allah bukan berikan kita itu saja, kita ada akal untuk berfikir. Dan kita ada khabar mutawatir.
Maka mereka yang hanya iktimad kepada materialistik, benda yang boleh dicapai dengan panca indera semata-mata, mereka itu keyakinannya bersifat kanak-kanak. Dan itu dinisbahkan kepada akidah golongan Bani Israel sebagai akidah kanak-kanak. Kerana mereka itu satu hanya percaya kepada benda yang mereka nampak, mereka lihat. Benda yang sebaliknya tu mereka tak nampak ataupun mereka tidak yakini. Dan begitu juga dengan golongan Yahudi dan seterusnya lah. Baik, kerana apa? Kerana akidahnya itu seperti kanak-kanak, kerana kanak-kanak hanya iktimad kepada perkara yang berbentuk hawasul khams sahaja. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu akal. Akal fikiran. Allah Ta'ala berikan kepada kita akal fikiran untuk apa? Untuk kita memproses dan menganalisa apa perkara yang kita dapat daripada panca indera dengan hawas, kemudian apa yang kita fahami daripada nas-nas yang Allah berikan kepada kita daripada Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW. Maka itulah kita sebut Allahumma salli Muhammad, penggunaan akal yang sebenar, bukan semata-mata tertumpu ataupun terhad kepada akal. Ada orang yang hanya menjadikan akal sebagai rujukan dia semata-mata. Benda yang mereka tak boleh proses dengan akal, mereka tak percaya. Maka mereka mengingkari perkara berbentuk sama'iyat. Mereka mengingkari perkara berbentuk sama'iyat. Mereka kata tak ada syurga, tak ada neraka. Ataupun tak adanya sirat. Tidak ada as-sirat, tidak ada al-mizan. Seperti mana yang berlaku kepada golongan Mu'tazilah. Mereka tajawuz, mereka melampau-lampau menjadikan akal sebagai rujukan sehingga mereka menolak perkara-perkara berbentuk sama'iyat. Contohnya mereka mengingkari mizan, mereka takwilkan ayat yang berkenaan dengan mizan. Mereka takwilkan ayat yang berkenaan dengan sirat. Kerana apa? Kerana bagi mereka tiada perkara tersebut. Tak sampai pada akal. Mereka tak boleh proses perkara tersebut kerana maka mereka ingkar. Tetapi indahnya sistem yang Allah Ta'ala berikan ataupun yang dijaga daripada zaman berzaman, bagaimana cara memahami sesuatu dengan baik, dengan betul, diseimbangkan di antara akal dan juga nas. Dan tidak ada ta'arud, tidak ada tanaqud dan tidak ada pertembungan di antara akal dan juga nusus. Tidak akan sama sekali berlaku. Tak akan ada orang kata, ini ayat ni mustahil ataupun tak masuk akal ni. Ini hadis ni tak masuk akal ni. Ini tak masuk akal, itu tak masuk akal. Kerana apa? Kerana kita hanya memandang ataupun kita iktimadkan perkara-perkara hanya semata-mata menggunakan akal sahaja. Jadi kerana itu lahir golongan yang hanya berpada dengan akal, maka mereka tolak perkara-perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan logik. Mereka tak percaya perkara yang berbentuk sama'iyat. Mereka tak percaya perkara yang kita kata adanya malaikat, adanya para malaikat yang mencatat amalan-amalan makhluk. Mereka tak percaya. Kenapa? Kerana mereka menjadikan akal sebagai rujukan yang besar. Dan itu yang berlaku pada golongan Mu'tazilah dan kesilapan besar yang mereka hadapi dan syubhat yang mereka datangkan kerana tidak tidak seimbang di antara akal dan juga naql. Al-aqlu wan naqlu. Al-naqlu rujuk kepada nusus, iaitu khabar mutawatir yang diberikan sebagai rujukan kita, iaitu nas muqaddasah. Kerana itu kita akan lihat Western civilization, tamadun barat, mereka berubah-ubah cara ataupun kita kata rujukan mereka. Berubah-ubah. Kenapa? Kerana i'tiqad mereka berubah-ubah. Ada zaman mereka i'timad kepada tajribah, kepada eksperimen sahaja. Benda yang tak boleh dibuktikan dengan tajribah, mereka tak percaya. Ada zaman yang mereka tidak mempercayai spiritual. Mereka tak percaya benda-benda gaib. Tapi ada zaman yang mereka percaya perkara-perkara gaib. Kenapa berlaku pada tamadun barat ataupun tradisi pengajian tamadun barat seperti itu? Kerana mereka tidak ada nas muqaddas. Itu dinaskan oleh sebagian ulama yang menyebutkan bahawasanya mereka berubah dan tidak berpijak ataupun tidak ada satu paksi yang kukuh kerana mereka tidak ada nas yang muqaddas. Iaitu tidak ada kitab yang muqaddas. Mereka ada kitab tapi kitab mereka diseleweng. Maka apa yang berlaku kepada tradisi ataupun tamadun barat, mereka
tiada last kali mereka terpaksa untuk melihat apa yang dibuat oleh golongan Islam ataupun kaum muslimin, maka mereka tiru. Kerana itu disebut ada banyak perkara, contohnya seperti Roger Bacon ataupun Francis Bacon, saya tak ingat salah seorang, ambil apa yang dibawa oleh Imam Razi di dalam memahami usulul fiqh dan dijadikan sebagai metodologi pada memahami sesuatu perkara ataupun pada menghasilkan ilmu. Macam mana, apa kaedah ilmu? Diambil iktibas daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi berkenaan dengan ilmu usulul fiqh. Jadi kaedah yang ada dalam ilmu usul fiqh, khususnya pada ta'rif, cukup pada ta'rif usulul fiqh, mereka ambil itu sebagai rujukan bagi bahan kajian mereka. Itu sabit dalam kitab-kitab yang ditulislah. Kalau dibawa muqaranah di antara apa yang dibawa oleh Bacon dan juga Imam Razi, ada iktibas di situ. Kerana itu mereka ada golongan orientalis. Mereka ini mempelajari Islam untuk tahu apa orang Islam ni buat dan apa kaedah yang dibawa dan dipelajari oleh orang Islam. Maka kita beruntung kita dapat pelajari, dan antaranya adalah ilmu mantik yang kita akan pelajari ini. Walaupun sebahagian kata ilmu mantik ni ilmu daripada Yunan, kita kata tidak, walaupun ia bersumberkan daripada Yunan, tetapi telah ditapis oleh ulama-ulama Islam. Jadi ilmu mantik yang kita pelajari ini dipanggil sebagai mantik al-Arabi. Mantik al-Arabi. Dan bukan semua yang kita pelajari, contohnya bab dalalah, bab pertama yang kita akan belajar dalam matan Isaruji, tidak dibincangkan dalam mantik Yunan. Tak ada, mantik Yunan tak ada istilah dilalah. Tidak ada kajian berkenaan dengan dalalah. Begitu juga dalam masalah qadiyah muwajjihat. Tidak ada dalam mantik Yunan. Jadi mantik yang kita sedia pelajari ini, mantik yang telah ditapis, dipanggil sebagai mantik Arabi, nisbah kepada ulama-ulama Islam kita yang telah menapis dan menulis semula ilmu mantik dan menapis ilmu mantik daripada syubhat-syubhat falasifah Yunan. Maka kerana itu kita sebutkan bahawasanya apa yang kita pelajari ini tidak ada khilaf padanya. Sebagian kata belajar mantik ni haram, kita kata tidak. Kenapa? Kerana mantik ini telah ditapis oleh ulama-ulama kita dan ianya selamat untuk dipelajari dan ianya tiada langsung syubhat pada ilmu, pada akidah fasidah yang dibawa oleh falasifah Yunan. Baik, kita dah pergi jauh juga ni. Dekat mana tadi? Okey, baik. Kita ada 3 asbabul ma'rifah, dipanggil sebagai asbabul ma'rifah indal muslimin, iaitu epistemologi bagi orang Islam, bagi kaum muslimin. Kita ada nas muqaddas, iaitu khabar mutawatir, kemudian kita ada panca indera dan kita ada akal. Tadi kita nak sebut berkenaan dengan tiada i'tirad di antara akal dan juga nas. Kenapa? Kerana dua-dua itu Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan kepada makhluk, kepada manusia khususnya. Maka tiada berlaku ta'arud pada af'alullah Ta'ala. Maka tak ada ta'arud, tak ada tanaqud di antara nas yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita akal untuk memahami apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi taksir itu ataupun kekurangan itu min janibina, daripada kita, bukannya pada nas dan bukan juga pada akal. Dhaif dekat situ, dhaif akal kita, bukan akal mutlaqan, tidak. Bukan nas mutlaqan, tidak, tapi cara bagaimana kita memahami nas itu yang silap. Kerana itu ilmu mantik ini alaqahnya sangat kuat dengan ilmu usulul fiqh. Kerana ilmu mantik adalah muqaddimah bagi ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah ilmu bagaimana kita memahami nas, bagaimana kita memahami nusus yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, bagaimana kita memahami fahmun nas. Kemudian ilmu usulul fiqh juga mengajarkan kita memahami waqi', iaitu realiti semasa. Dan ilmu usul fiqh juga mengajarkan kita bagaimana kita nak tatbik nas ke atas waqi'. Jadi ilmu mantik adalah muqaddimah bagi ilmu usulul fiqh. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali jadikan Al-Mustasfa, kitab agungnya di dalam usulul fiqh, disebutkan pada muqaddimah bahawasanya telah ditulis muqaddimah bagi ilmu
bagi mustasfa ataupun tidak disebutkan dalam kitab mantiknya, mihakin nazar, menyebutkan bahawasanya mihakin nazar adalah mukaddimah untuk memahami kitab al-mustasfa. Dan al-mihakun nazar daripada awal sampai akhir, semua itu adalah ilmu berkait dengan ilmu mantik. Jadi mantik adalah mukaddimah bagi ilmu usul fiqh. Jadi untuk mempelajari ilmu usul fiqh dengan baik, maka kena pelajari juga ilmu mantik dengan baik. Kerana usulul fiqh gabungan daripada ilmu mantik dan juga ilmu lughah. Jadi mereka yang mempelajari usulul fiqh juga kena itqan dalam ilmu lughah Arabiyah. Kerana apa? Tiada seorang daripada usuli, kalau kita kaji ulama-ulama usuli, usul fiqh, tiada seorang pun daripada usuli, mereka itu bukan nahwi, bukan lughawi, bukan nahwi, iaitu bukan daripada ulama nahwu, tak ada. Semua ulama-ulama di dalam usulul fiqh adalah ulama nahwu. Jadi alaqah yang kuat juga bagi ilmu mantik sehingga dijadikan mukaddimah untuk memahami ilmu usul fiqh. Al-Imam Ibn Juzai Al-Gharnati di dalam kitabnya Taqribul Wusul ila Ilmi Usul menjadikan mukaddimah pertamanya, kalau kita buka kitab Taqribul Wusul, mukaddimah pertamanya semua perbahasan berkenaan dengan ilmu mantik, daripada ta'rif, daripada hujjah, iaitu qiyas. Jadi kerana itu penting untuk kita mempelajari ilmu mantik. Baik, kita balik semula kepada maudhu' bagi ilmu mantik. Panjang kita pergi Maudhu' ilmu mantik. Kita kata maklumat yang sampai pada akal kita terpecah kepada dua. Ada maklumat yang ringkas dan ada maklumat yang maklumat yang ringkas, iaitu maklumat yang tiada hukum padanya. Apa mana tak ada hukum? Dia ada maklumat berbentuk mufradat. Apa mana mufradat? Perkataan-perkataan. Mana tak ada kita hukumkan sesuatu ke atas sesuatu yang lain. Tiada hukum padanya. Jadi contoh, kita tahu apa itu Zaid, kita tahu apa itu Malaysia, kita tahu apa itu kereta, kita tahu apa itu COVID-19, kita tahu apa coronavirus, kita tahu swab test, kita tahu vaksin, kita tahu itu berbentuk perkataan, maklumat yang ringkas. Kemudian kita ada satu lagi maklumat dan kita tak boleh nak tolak. Yang pertama ni memang sedia ada, kita tahu benda tu ada dalam akal kita. Satu lagi maklumat dipanggil sebagai maklumat yang kompleks. Kenapa kompleks? Apa makna kompleks? Rumit. Maklumat yang rumit. Kenapa kita kata kompleks? Kerana dia rumit. Kenapa rumit? Kerana ada hukum padanya. Contohnya, kita tahu Zaid berdiri. Jadi Zaid berdiri, ada hukum padanya, iaitu hukum berdiri ke atas Zaid. Maka pada waktu ini dia kompleks sedikit, dia rumit sedikit. Kerana bukan kita faham berdiri sahaja, bukan kita faham Zaid sahaja, tapi kita kena faham nisbah berdiri ke atas Zaid. Maka ini satu bentuk maklumat yang kompleks. Kita tahu Malaysia di Asia Tenggara. Malaysia di Asia Tenggara. Jadi kita hukumkan Malaysia duduk ataupun kedudukannya di Asia Tenggara. Maka berlaku hukum tak? Berlaku. Maka dia bersifat kompleks. Kita tahu bahawasanya COVID-19 melanda dunia. Melanda dunia. Jadi itu berbentuk kompleks. Kenapa? Kerana kita hukumkan seluruh dunia telah dilanda dengan COVID-19. Maka ini bersifat kompleks kerana ada hukum padanya. Kita tak sekadar memahami apa itu COVID-19, tapi kita kena fahami bahawasanya ianya melanda seluruh dunia. Jadi berlaku kerumitan dalam memahami ataupun maklumat, berlaku kerumitan pada maklumat yang ada dalam akal kita. Baik, dan kerumitan tu kerana ada hukum padanya. Jadi pembeza di antara maklumat yang ringkas dan maklumat yang kompleks adalah sudut ada hukum ataupun tak ada hukum. Kalau tak ada hukum, maka dia bersifat ringkas. Dan dalam ilmu mantik, kita akan didedahkan dengan banyak mustalahat. Kita akan terdedah dengan banyak mustalahat, iaitu istilah-istilah. Kerana itu disebut oleh Imam Asiruddin Al-Abahri pada sebagian nusahlah, tidak diisbatkan oleh Syekh Hasan Al-Kati. Imam Asiruddin Al-Abahri mendatangkan matan Isaguji sebagai bagi mereka yang lima yabtadi'u minasyai'in fil ulum. Sebab apa? Saya lupa dia punya matan pertama. Istihdaruhu lima yabtadi'u fi syai'in minal ulumi musta'inan billahi. Apa sebenarnya? Qala Al-Bari tayyiballahu sara wa ja'al jannata maswahu. Hadhihi risalatun fil mantiq awradna fiha ma yajibu istihdaruhu.
ma yajibu istihdaruhu liman yabtadi'u fi syai'in min al-ulumi musta'inan billah innahu mufidul khairi wal jud. Itu antara nas pertama. Nanti saya akan letakkan matan Isaruji yang penuh untuk dihafal di dalam grup kita lah nanti. Sebab kita pisahkan antara matan dengan syarahan ni lah. Sebab ada benda yang tak diisbatkan, contohnya macam permulaan bagi matan Isaruji tidak diletakkan dalam syarahan Syekh Hasan Al-Khatib. Baik, ala kulli hal, di dalam ilmu mantik akan ada banyak mustalahat yang perlu kita hadirkan bila kita belajar ilmu mantik. Dan mustalahat tu juga kita gunakan dalam ilmu-ilmu lain. Contohnya perkara berkait dengan ta'arif. Dalam ilmu lain juga kita jumpa perbahasan berkenaan dengan ta'arif. Maka ilmu yang kita pelajari ini diguna pakai dalam ilmu-ilmu yang lain juga. Kerana itu perlu untuk kita memahami mustalahat yang diguna pakai dalam ilmu ini. Jadi antara perkara penting yang perlu untuk kita dapatkan dan perlu untuk kita ambil perhatian sepanjang muzakarah kita adalah tahdid mustalahat. Kita kena hadkan, kita kena tahu mustalah ini dalam ilmu mantik apa makna dia. Ataupun perkara yang kita fahami ni dalam ilmu mantik disebutkan dengan istilah apa. Antara dua lah, sama ada kita faham makna apa lafaznya ataupun kita faham lafaz apa makna dia. Maka perlu untuk kita fahami dan tafriq dan tahdid mustalahat yang dipelajari di dalam ilmu mantik. Baik, maklumat-maklumat ringkas yang sedia ada dalam akal kita dalam ilmu mantik diistilahkan dengan istilah al-maklumat at-tasawwuriyah. Al-maklumat at-tasawwuriyah. Apa makna maklumat tasawwuriyah? Maklumat-maklumat yang ringkas. Apa makna maklumat yang ringkas? Maklumat yang tiada hukum padanya. Jadi itu dipanggil sebagai al-maklumat at-tasawwuriyah. Maklumat ringkas semua ni semua ni dipanggil sebagai al-maklumat at-tasawwuriyah. Istilah. Kemudian dalam ilmu dalam satu bentuk maklumat yang lain, iaitu yang di bawah, maklumat yang kompleks di dalam ilmu mantik dipanggil sebagai al-maklumat at-tasdiqiyah. Al-maklumat at-tasdiqiyah. Apa makna al-maklumat at-tasdiqiyah? Maklumat yang kompleks. Apa makna yang kompleks? Yang rumit. Apa makna yang rumit? Yang ada hukum padanya. Jadi beza di antara tasawwuriyah dan juga tasdiqiyah, al-maklumat at-tasawwuriyah dan juga al-maklumat at-tasdiqiyah adalah ada hukum ataupun tak ada hukum. Jadi itu yang membezakan di antara keduanya. Jadi maklumat yang dah sedia ada dalam akal kita ada dua. Tasawwuriyah dan juga tasdiqiyah. Baik. Adakah kita tahu semua bentuk maklumat? Adakah semua benda ada dalam akal kita? Tak ada. Ada benda yang sebelumnya tak ada dalam akal kita. Maknanya kita tak tahu sebelum. Jadi benda yang kita tak tahu dipanggil sebagai al-majhul. Benda yang kita tak tahu dipanggil sebagai majhul. Maka bila perkara yang kita tahu ada dua sudut, ringkas dan kompleks, maka benda yang kita tak tahu juga ada dua sudut. Sama ada ringkas ataupun kompleks. Maknanya ada maklumat ataupun ada perkara-perkara yang kita tak tahu dia berbentuk mufrad. Contohnya kita tak tahu tadi apa itu epistemologi. Ataupun kita tak tahu apa itu mantik. Kita tak tahu apa itu dalalah. Kita tak tahu apa itu qadiyah. Jadi itu semua perkara berbentuk mufradat. Jadi majhul juga ada dua sudut. Ada majhul tasawwuri dan ada juga perkara yang kita tak tahu tapi berbentuk pernyataan. Contohnya kita tak tahu sekarang bahawasanya epistemologi itu salah satu daripada cabang ilmu falsafah. Kita tak tahu sebelum tu. Jadi itu berbentuk pernyataan. Jadi majhul yang kita tak tahu yang kedua dipanggil sebagai majhul at-tasdiqi. Maka ilmu mantik, apa peranannya di dalam, ataupun kalau bukan ilmu mantik lah, kalau kita berfikir, apa peranan kita untuk sampaikan perkara-perkara yang majhul ini daripada majhul kepada maklum adalah dengan kita menyusun maklumat yang sedia ada dalam akal kita. Kita susun proses daripada kita tak tahu apa itu epistemologi contohnya. Maka bila kita proses faham, dia jadi salah satu daripada maklum tasawwuri. Sebab apa? Sebab kita dah susun. Mudah kita faham. Kemudian, kalau sebelum tu kita tak tahu epistemologi ini salah satu daripada ilmu falsafah, maka sekarang kita susun maklumat yang ada dalam akal kita, kemudian kita faham, oh epistemologi itu salah satu daripada cabang ilmu falsafah. Maka dia masuk, dia akan jadi al-maklum at-tasdiqi. Maka akal kita
ada dua sudut simpanan maklumat. Maklumat yang ringkas dan maklumat yang kompleks. Sama juga perkara yang majhul juga ada dua sudut. Kerana sebelum dia jadi maklum, dia adalah majhul. Maka ada dua sudut, iaitu tasawuri dan juga tasdiki. Maka apa yang dikaji ataupun apa yang ditumpukan di dalam ilmu mantik, apa yang difokuskan di dalam ilmu mantik, seluruh maklumat yang ada di dalam akal kita ini, daripada maklumat tasawuriyah dan juga maklumat at-tasdiqiyah. Kerana itu disebut bahawasanya subjek yang diguna pakai, perkara topik yang diguna pakai, topik yang dibincangkan di dalam ilmu mantik adalah al-maklumat at-tasawuriyah wal maklumat at-tasdiqiyah. Maklumat-maklumat yang ringkas dan maklumat-maklumat yang kompleks. Kedua-duanya untuk apa? Min haitsu al-wusul ila al-majhul at-tasawwuri wat-tasdiqi. Kerana yang mana keduanya itu menyambungkan kita ataupun menyampaikan kita kepada perkara yang majhul daripada sudut tasawur, iaitu pada perkara yang ringkas, dan pada sudut tasdik, iaitu pada perkara yang kompleks. Maka itu dua subjek ataupun maudhu yang diguna pakai di dalam ilmu mantik, iaitu al-ma'lumat at-tasawwuriyah dan juga al-ma'lumat at-tasdiqiyah. Baik, sampai sekarang boleh faham? Ada soalan ke? Ada soalan tak ada? Okey, baik. Dan yang terakhir sekali, yang seperti mana kita sedia maklum bahawasanya yang terakhir adalah samarah, iaitu faedah mempelajari ilmu mantik. Kita faham dengan tarif yang kita datangkan tadi pada ilmu mantik, iaitu ilmun biqawanin ta'simu mura'atu hadhina 'anil khata'i fil fikri. Maka ilmu mantik tugasnya adalah untuk siyanatul aqli minal khata'i fil fikri, untuk jaga akal kita daripada salah dalam berfikir. Itu antara salah satu daripada faedah kita mempelajari ilmu mantik. Kemudian yang kedua, kita ada kemampuan, bila kita mempelajari ilmu mantik, kita ada kemampuan untuk membina hujah-hujah yang tepat. Kita ada kemampuan untuk bina hujah yang betul. Kenapa? Kerana kita faham konsep hujah di dalam ilmu mantik. Maka kita akan tahu bagaimana untuk kita membina penghujahan, pendalilan. Kita tahu dalam pendalilan ada premis pertama, ada premis yang kedua. Maka kita boleh datangkan premis yang pertama dengan qadiyah yang betul, dan kita boleh datangkan premis yang kedua dengan qadiyah yang betul untuk menghasilkan natijah yang betul. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari ilmu mantik dengan baik. Kemudian kita mampu untuk mengenal pasti kesalahan yang dibuat pada pendakwaan ataupun pada penghujahan. Kita boleh kenal pasti. Oh, ini tanaqud. Oh, ini dia tidak meraihkan syurut intaj bagi syakal yang pertama. Ini dia tidak raikan syurut intaj bagi syakal yang kedua. Oh, ini dia gunakan qadiyah berbentuk falasi, berbentuk safsatah. Ini dia guna qadiyah berbentuk syi'ari. Dan seterusnya daripada perkara-perkara yang bakal kita pelajari di dalam ilmu mantik. Maka itu secara ringkas mabadi' ataupun kita sebut sebagai muqaddimah bagi ilmu mantik. Baik, ada soalan ke untuk hari ini? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Berkenaan dengan ilmu mantik, kita maklum bahawa ilmu mantik yang sewajarnya kita ikut, kita berpegang ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi apa yang membezakan mantik Ahli Sunnah dengan aliran-aliran yang lain seperti Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya? Itu sahaja Ustaz. Baik, ilmu mantik adalah ilmu berfikir. Ilmu mantik adalah ilmu berfikir. Maka dari sudut kaedah yang didatangkan di dalam ilmu mantik, maka semuanya sama. Maknanya apa? Mantik yang dibawa oleh Mu'tazilah pun sama, mantik yang dibawa oleh Syiah pun sama juga. Hatta kita mengambil faedah apa yang disyarahkan daripada ulama-ulama Syiah contohnya terhadap ilmu mantik. Kenapa? Kerana kita punya kajian bukan terkait dengan aqaid. Ini bukan perkara berkait dengan aqaid. Kalau dalam ilmu tauhid ataupun dalam ilmu akidah, sahih ada perbezaan. Tapi sekarang ni adalah qawaid berfikir. Hatta kalaulah ianya ditulis oleh orang bukan Islam, maka ianya tetap sama, kaedah yang sama. Kerana itu,
Asalnya kitab mantik ini ditulis oleh Yunan. Antara kitab yang masyhur adalah kitab yang ditulis oleh Aristotle iaitu Organon. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian disebarkan ilmu itu kepada seluruh ulama-ulama ataupun kepada seluruh umat Islam. Kemudian apa yang dibuat oleh ulama-ulama Islam kita menapis perkara yang bercanggahan dengan aqaid Islam. Membuang perkara-perkara yang tidak tepat ataupun yang fasid yang dibawa oleh ulama-ulama Yunan ataupun dibawa oleh falasifah Yunan. Maka ianya ditapis, berlaku proses penapisan. Kerana itu hatta apa yang kita pelajari ini tidak ada masalah. Tapi ada penulisan kitab-kitab mantik yang lain yang ada bercampur dengan syubhat falasifah, contohnya Al-Isyarat wa Tanbihat karangan Ibn Sina. Kemudian terjemahan bagi kitab Organon sendiri oleh Farabi. Jadi itu antara kitab yang bercampur dengan falsafah. Tetapi kitab yang kita pelajari ini tidak bercampur dengan falsafah. Maka kalau ditanya ada beza ataupun tidak mantik bagi ahli sunnah wal jamaah dengan mantik bagi Mu'tazilah ataupun Syiah, tiada beza. Kerana ia kawaid yang berfikir. Hatta kalau kita kata dengan orang yang bukan Islam juga tiada beza. Kenapa? Kerana ia kawaid. Macam mana kita belajar matematik, sama, matematik rentas bahasa, maka mantik juga merentasi agama. Tiada, dan merentasi pemahaman ataupun ideologi yang ada di dalam sesuatu agama. Maka dia bersifat umum. Maka dalam Mu'tazilah pun ada perkara yang dipanggil sebagai tanakut. Sama juga kita, apa yang kita fahami tanakut yang mereka fahami. Maka sama sahaja, tiada perbezaan dari sudut antara Asy'ariyah ataupun antara ahli sunnah dan juga firaq-firaq Islamiah yang lain. Hatta mereka yang banyak khidmat di dalam ilmu mantik adalah ulama-ulama daripada kalangan Syiah, daripada kitab-kitab Iran contohnya. Mereka yang banyak meluaskan lagi perbahasan yang ada di dalam ilmu mantik, dan kita ambil fawaid yang ada yang dibawa oleh mereka lah. Kerana apa? Kerana ianya tidak berkait dengan akidah. Ini berkait dengan cara berfikir. Cara berfikir, dan itu adalah macam saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kita akal, maka tiada perkara yang bercanggahan dengan apa yang ada dalam nusus. Kerana apa? Kerana akal bukan semata-mata alat untuk kita capai sesuatu ataupun untuk faham sesuatu. Ada benda-benda yang dipanggil sebagai mawaqiful aqli, iaitu perkara yang tak dapat nak dicerap, tak dapat nak difahami oleh akal. Ada benda-benda tersebut. Itu kita akan jumpa dalam ilmu akidah lah. Ada perkara-perkara mawaqiful aqli. Min mawaqifil aqli haqiqatuz zaman. Mana zaman yang pertama? Kita boleh tak gambarkan zaman pertama? Tak boleh. Jadi itu kenapa? Kerana akal kita tak mampu. Ada mawaqiful aqli. Itu dari satu sudut. Jadi akal bukan perkara yang semata-mata kita iktimad dalam memahami sesuatu ataupun dalam ilmu. Bukan, ada benda-benda yang lain. Maka tapi dari sudut berfikir, kawaid berfikir semua sama. Kalau tak bolehlah kita nak berhujah dengan orang yang lain, dengan orang yang tak sama pemikiran dengan kita. Kenapa? Kerana kawaid berfikirnya berbeza. Tak boleh, kerana berfikir itu satu benda yang sama. Tapi kita panggil apa? Keupayaan berfikir berbeza. Tapi al-fikru mutlaqan sama. Tapi keupayaan berfikir berbeza. Ada orang boleh faham lebih, ada orang lambat sedikit. Itu ada tafawut. Jadi keupayaan berfikir itu satu benda lain, tapi haqiqatul fikri semua sama. Jadi tak ada beza pada firaq, tak ada beza. Hatta kita ambil istifadah daripada karangan ulama-ulama Mu'tazilah daripada ilmu mantik, kita ambil faedah daripada ulama-ulama Syiah, kita ambil faedah daripada falasifat Islamiah yang mengarang ilmu berkait dengan mantik. Baik, ada soalan lain? Jelas ke Ustaz? Ustaz seperti tanya, Ustaz Daniel lah. Jelas saya? Jelas Ustaz, terima kasih Ustaz. Okay, baik. Ada soalan lain ke? Kalau tak ada, kita cukup dulu untuk hari ini sebelum kita masuk dalam perbahasan dalalah. Tapi saya minta supaya masing-masing, saya harap kalau ada yang sudah mempelajari ilmu mantik sebelum ini, sama ada ikut pengajian sebelum ini ataupun ada mempelajari ilmu lain, pengajian-pengajian lain, ulang kaji balik mustalahat yang diguna pakai dalam ilmu mantik. Dan baca dulu sekali lalu kitab ini, khususnya matan saja.
baca sekali lalu matan daripada awal sampai akhir supaya kita sudah terbiasa dengan mustalahat yang bakal kita bincangkan di dalam ilmu mantik. Nah, yang kita akan bincangkan satu persatu ikut apa yang dibawa dan didatangkan oleh Syekh Hasan Al-Kati pada syarahannya. Dan mungkin ada waktu kita ambil fawaid-fawaid yang ada dalam syarahan-syarahan yang lain. Tapi itu kalau perlu. Kalau tidak perlu, maka kita berpada dengan syarahan yang dibawa oleh Syekh Hasan Al-Kati. Maka ada apa-apa soalan lain? Yang saya perasan Ustaz Akmal daripada sebelum ini. Ustaz Akmal, kemudian yang lain ngomong-ngomong saya tak pasti. Tapi mungkin ada yang Ustaz Husin pun sama juga, Ustaz Saiful Islam. Jadi sebelum ini mungkin ada yang ikut Ustaz Faiz Fatih. Jadi sama juga kalau siapa yang dah pelajari Mughni Tulab sebelum ini, mungkin dia boleh fahami syarahan Syekh Hasan Al-Kati ni dengan baik sebab level Mughni Tulab tu lebih agak tinggi sedikit berbanding apa yang didatangkan oleh Syekh Hasan Al-Kati. Khair, insya-Allah kita cuba fahami berbahasa dengan baik, tapi saya harap supaya ulang gaji balik. Khususnya mustalahat. Kerana kita akan banyak selalu kesilapan ataupun kesusahan untuk memahami ilmu mantik kerana mustalahat. Jadi kena, macam saya sebutkan tadi, untuk tahsil ilmu mantik ataupun untuk bina malakah ilmu mantik, maka kena tahdid mustalahat. Peringkat pertama, apa-apa ilmu sahaja, apa-apa ilmu pun tahdid mustalahat. Awalnya tahdid mustalahat, kita tahu mustalah yang diguna pakai dalam sesuatu ilmu dan kita tahu makna dan apa bezanya kalau mustalah yang sama tapi diguna dalam ilmu yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak ada soalan Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang persoalan boleh tanya dalam grup lah. Kita gunakan medium grup tu sebagai perantara untuk kita bertanya dan kita berkongsi. Siapa yang ada maklumat tambahan boleh berkongsi, tak ada masalah.